Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri-isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana, apa khabar? Salam sejahtera. Kami di Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan topik webinar saya hari ini, sebelum tu saya nak kongsilah struktur webinar saya kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana yang baru join group webinar saya ni. Yang pertama ialah saya nak kongsikan, dia ada 4 topik seperti biasa. Dan yang pertama saya nak kongsikan yang saya rasa topik yang menarik untuk kita semua, kepada mereka yang belum menyaga ataupun yang baru menyaga ataupun yang dah menyaga, iaitu tajuk pertama iaitu itu tadi struktur webinar saya, 4 kita panggil 4 topik lah yang saya ingin kongsikan. Dan juga sebelum saya meneruskan juga saya suka ingin berpesan kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana, jangan lupa kalau ada sebarang persoalan PM DM kami, dan juga ataupun jangan lupa sharekan atau tagkan webinar ni sekiranya tuan-tuan perasa benda ni bermanfaat, boleh membantu orang lain, orang yang sekitar tuan-tuan puan-puan. Jangan lupa sharekan insya-Allah, dan kita membantu dalam perkara kebaikan ni. Mudah-mudahan kita mendapat
pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, saya kenalkan diri saya kepada tuan-tuan dan puan yang baru mengikuti webinar saya, yang baru join, yang baru kenal, iaitu saya, ya, Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk yang kita ingin buat, ingin kita wawarkan di luar sana ialah produk ni, produk kesihatan Parti Ajwa. Produk kesihatan Parti Ajwa. Dan produk ni saya sharekan sikit untuk makluman tuan-tuan puan. Produk kesihatan Parti Ajwa ni dia merupakan jus kurma yang dihasilkan daripada kurma Ajwa Aliyah daripada Madinah sana, kurma Ajwa Aliyah Madinah. Ni kalau kita cakap kurma Ajwa Aliyah ni, dia ceritanya ialah Aliyah ni satu daerah, yang tak jauh daripada Masjid Quba sana, yang mana ada ladang kat situ, yang mana Nabi ada cakap tentang hadis tentang Ajwa Aliyah ni dalam hadis Nabi. Dan the only hadis atau satu-satunya hadis yang menceritakan tentang kurma ni ada kurma Ajwa Aliyah, kurma Ajwa. Dan untuk menonton perempuan, produk ni dia tiada gula tambahan, dia dah ada gula dia sendiri, kurma tu sendiri ada manis dia sendiri untuk kekalkan khasiat dia lah. Dan juga rasanya memang kalau siapa pernah rasa kurma Ajwa, dia memang original kurma Ajwa lah, tak ada penambah rasa, dan elok diminum setiap hari. Dan juga untuk wanita perempuan, saya sendiri amalkan. Dan juga bila kita amalkan tu, salah satu yang saya perhatikan adalah kita punya lawas tu berlaku setiap hari. Kita buang besar tu rasa setiap pagi kita nak rasa buang besar, dan kita rasa sihat lah. Kita rasa anggota badan kita ni sihat, ringan, macam itulah. Ni kurma Ajwa Aliyah. Dan kepakaran kami, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan di luar sana, tak kira peringkat umur, daripada bayi sampai kepada warga emas yang ingin dibantu ataupun yang berimpian untuk sihat, yang berimpian untuk kekal sihat, ataupun yang berimpian untuk baiki lagi kesihatan tu, tubuh badan tu. Dan juga agar ada cita-cita untuk menambahkan, bila sihat tu ingin menambahkan amal ibadah kita, perkara-perkara kebajikan yang kita nak kumpulkan. Dan juga ataupun yang mana ingin berimpian untuk beraktiviti bersama keluarga, ataupun yang mereka yang ingin bila sihat tu ingin membantu orang lain di sekitar mereka di luar sana, insya-Allah. Dan secara tak langsung kita akan rasa timbul bila kita sihat tu, bila kita gunakan produk ni, kita akan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah kurma Ajwa Aliyah tadi, yang banyak memberi manfaat sebenarnya di kajian-kajian di luar sana. Dan juga kita akan rasa rindu kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kebesaran dia. Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu? Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan luar sana ialah dengan melalui produk ni, produk kesihatan Parti Ajwa ataupun produk kesihatan kurma Ajwa. Okey. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan? Andai kata tuan-tuan berminat ataupun tuan-tuan kenal sesiapa yang rasa nak dibantu dari proses kesihatan mereka, jangan lupa sharekan PM dan link ni, ataupun tuan-tuan boleh tanya kami ataupun sharekan kepada mereka di luar sana yang berminat nak tahu, dan kami akan kongsikan infonya secara percuma. Dan juga andai katalah tuan-tuan nak cuba, untuk makluman tuan-tuan puan, kami ada tawaran promosi, iaitu tawaran istimewa lah, iaitu kami ada bagi potongan harga, kami ada bagi free postage ataupun percuma kos penghantaran di semenanjung Malaysia saja buat masa ni. Dan juga kita akan bagi e-book percuma, iaitu doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis. Ini doa-doa mustajab daripada Al-Quran dan hadis yang saya rasa dan saya kira elok kita amalkan, dikajinya mustajab. Dan juga insya-Allah kalau diizinkan Allah, kami atau saya dalam proses untuk siapkan e-book yang terbaru, iaitu kajian saintifik tentang kurma ni, apa yang kajian di luar sana yang dah lakukan, yang dah proven.
Yang mana dalam kurma ni macam zat-zat tu apa yang boleh bantu kita bila kita makan, untuk kesihatan diri kita. Nanti saya akan kongsikan insya-Allah, dan doakan mudah-mudahan ibu tu siap, dan mungkin saya akan bagi percuma insya-Allah. Okey, baik. Itu tadi sikit berkenaan dengan latar belakang kami, dan tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan. Okey, baik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila bercakap tentang tajuk tadi, pentingnya dapatkan data pelanggan ni, saya ceritakan sikitlah dulu dua perkara, iaitu pertama database. Database ni bila bercakap pasal pelanggan, perkara penting yang kita nak kena kumpulkan ialah nama pelanggan tu. Kita kena kumpulkan nombor telefon pelanggan tu, dan yang ketiga ialah email pelanggan tu. Itu database kata orang secara asas ni lah, basic dia. Bila kita pelanggan ni, dia ada kata orang tiga jenis, iaitu pertama pelanggan. Bayangkan kita ada kedai, kita buat kedai runcit ataupun kita ada kedai online ni. Pelanggan ni ialah trafik kat luar sana lah, orang ramai di luar sana yang lalu saja kat kedai, lalu saja tak singgah, itu pelanggan juga. Yang kedua, pelanggan yang berhenti singgah kat kedai kita, kat platform kita, online kita, just tengok-tengok lepas tu keluar. Yang ketiga ialah pelanggan yang singgah dan tengok-tengok dan terus membeli. Ini dia ada tiga level pelanggan. Dan juga setengah orang yang kita orang pakar-pakar, kita panggil pakar marketing lah, dia kata sama ada negara dan di luar sana, dia kata database ni penting dan database ni is king. Yang membawa maksud ialah benda ni membawa peranan besar dalam sebuah perniagaan lah. Bila kita king tu, dia memberi peranan besar lah. Penting tak penting, kita kalau berniaga ni kita kena kumpul database pelanggan tu lah, pelanggan kita. Dan juga kenapa database ni sangat penting, pasal apa? Daripada database kita tu, database pelanggan kita tu, kita nak bina. Daripada database tu kita nak bina bisnes kita supaya ke level yang lebih berjaya. Dan juga kalau kita rasa kita tak nak berkembang, kita ignore je lah, tak payah ambil database. Ini kepada orang yang fikir macam mana nak kembangkan lagi bisnesnya, ataupun macam nak cakap macam mana nak tambahkan jualan kita punya perniagaan tu lah. Dan juga database ni dia sebenarnya secara asasnya database ni dia membantu kita untuk memantau, mengkaji dan juga merancang bisnes kita ni. Okey. Sebagai contoh, memantau ni ialah kalau kita ada database, katakan dalam 100 orang, complete database ni, nama orang tu, nombor telefon, email dia. Jadi kita boleh pantau. Kalau kita buat satu kempen tu, promosi tu, kita hantar kat mereka ni, kita boleh tengok siapa yang membeli, siapa tak beli, dan jenis orang macam mana yang beli. Satu tu nama dia memantau. Yang kedua ialah kita kaji dari sebelah pihak kita, adakah produk kita ni okey ke, kenapa tak ramai beli. Jadi kita buat kajian secara ringkas lah itu. Dan yang ketiga ialah kita boleh merancang pula. Next time kalau kita nak post, siapa dia orang yang level, group mana yang kita nak hantarkan promosi dulu, group mana yang kita tidak, macam tu. Kita boleh plan. Boleh pentingnya jika kita ada database ni, kita simpan. Dan juga untuk makluman puan, saya ada kongsikan sebelum ni video saya berkenaan dengan proses ringkas kita, macam mana kita nak kumpulkan database ni, kemudian kat mana kita nak letakkan database ni, kat mana pula kita nak kata orang nak kaji, macam ada dia, saya ceritakan saya ringkas lah. Dan juga saya kongsikan apakah cara kita nak tarik database ni, apa channel, apa kata orang strategi yang kita nak tarik. Saya dah kongsikan dalam video-video saya yang lepas lah. InsyaAllah, tuan-tuan kalau nak tahu boleh lah cari search dalam FB group, di bahagian list video tu ada saya kongsikan tajuknya, insyaAllah. Okey, baik. Bila bercakap lagi tentang database ni, cuba bayangkan bila kita memantau, kita mengkaji dan juga kita merancang bisnes database kita ni, dalam bisnes kita ni,
dia membuatkan kita punya bisnes ni lebih, kata orang, lebih efisien, lebih, kata orang, efektif lah, berkesan lah dalam untuk kita kembangkan bisnes kita tu dengan kita boleh buat keputusan dengan lebih tepat bila kita nak menjual, ataupun kita nak buat marketing, ataupun kita nak buat kempen, ataupun kita nak buat promosi. Itu dia kegunaan database tu lah. Dan juga bayangkan macam uh, saya cerita tadi, contoh kita ada kedai runcit, dan juga ataupun kedai online. Bayangkan trafik kat luar sana, pelanggan kat luar sana yang kita tak kenal. Tiga jenis pelanggan tadi saya mention di awal tajuk tadi kan. Tiga jenis pelanggan ni kita tak kutip, kita tak tahu macam nak kutip, nak guna cara apa nak kutip database mereka ni. Bayangkan kalau kita dah bertahun-tahun berniaga, berapa banyak yang database yang kalau kita tahu, kita boleh kutip dan kita boleh gunakan balik untuk kembangkan lagi bisnes kita. Mana tahu bila kita buat benda ni, kita boleh tambah lagi branch lain ke, kita boleh tambah produk baru ke, pasal apa, kita dah ada pelanggan tetap. Macam itulah prosesnya. Walaupun begini, kalau kita tak kutip, tak simpan database ni. Dan juga apa ni, database ni, kalau kita tak ada, dia menyebabkan kita uh, kita akan terfikir nak cari pelanggan baru. Dan juga itu biasanya yang berlaku lah dulu pada diri saya, dan juga saya rasa tuan-tuan perempuan pernah alami. Bila kita ignore pelanggan-pelanggan yang dah membeli dengan kita, contohnya kita simpan database mereka, jadi kita ada, kata orang, berstrategi lah, berplan, tak apa, kita cari yang baru. Sebenarnya bukan tak boleh tahu, tapi sebenarnya penat, dan cara tu sebenarnya salah. Bayangkanlah kita kita cari benda baru, bukan satu proses yang senang. Dah dapat, kita tinggalkan, dia beli ataupun dia tak beli, kita tak layan lah. Sebenarnya kalau lah kita simpan database ni, pelanggan ni, yang beli ke tak beli ke, ataupun yang beli kita asingkan dalam satu grup, yang beli yang tak beli kita asingkan dalam satu grup. Kita bayangkan kita ada pelanggan, logiknya bila kita ada database ni, kita lebih mudah untuk kita approach, mudah kita nak engage dengan pelanggan-pelanggan ni. Pasal apa? Pelanggan ni sebenarnya dia dah nampak kita, dia dah kenal kita, dia dah faham dan tahu apa yang kita buat, apa produk kita. Dan juga mungkin yang dah membeli tu, dia dah ada pengalaman dengan produk kita, dengan servis kita tu. Jadi senang kita nak engage dengan dia. Itu penting kan. Jadi kata orang dah kenal lah sangat, dah kita orang dah separuh kaki dah kenal kita, jadi mudahlah kita, kata orang, nak buat apa-apa kempen, berbanding dengan orang yang baru yang susah kita nak tarik. Sebenarnya boleh tarik, tapi kita kena fokuskan dulu yang database yang kita ada. Pada masa yang sama, kita cari juga pelanggan yang baru. Macam tu, barulah kita berkembang dari segi database pelanggan kita, dan mudah-mudahan kepada jualan kita nanti, insyaAllah. Dan juga bila kita dah, katakan balik pada database yang kita dah kenal tadi, kita dah dekati mereka, kita dah engage dengan mereka, kita dah macam-macam buat sharing, perkongsian, sambil-sambil kita selitkan juga dengan menjual ni, yang soft selling lah kan. Dan juga kita juga boleh buat retargeting balik bila kita nak buat campaign ke database ni. Contohnya macam retargeting ni, siapa yang kita nak group mana yang dah membeli ni yang kita nak fokuskan. Dia database tu, dia sebenarnya bukan tiga perkara yang saya katakan tadi, nama, alamat, email dan juga nombor handphone. Nanti dia ada proses yang seterusnya pula, yang mana kita dapatkan pula dari segi dia punya, fahami dia punya, kata orang, lifestyle dia, fahami dia punya keperluan, dia punya cita-cita impian. Dia ada proses-proses dia tu. Dia bukan setakat stop kat situ saja dapat database tu. Dia ada proses-proses ni. Bila kita dah dekat dengan pelanggan ni, kita dah akan dapat proses tu lah. Kita dapat kumpulan database yang lebih besar berkenaan dengan orang tu. Contohnya macam ni. Mula-mula kita approach orang A ni, kita dapat nama, email dan alamat dia, nombor handphone. Lepas tu kita engage dengan dia lah. Lama dia akan beritahu yang dia suka ni, tak suka ni lifestyle dia, dia bekerja kat mana. Jadi kita boleh bayangkan macam mana kita susun strategi tu, boleh tarik orang yang macam mana pula. Macam tu dia punya proses. Dan at the end kita tahu, cita-cita dia, dia nak sihat, contohnya dia nak sihat supaya dia boleh tambahkan amal ibadah dia. Jadi kita tahu cita-cita dia nak amal ibadah, dan di situ kita boleh bantu dia dengan kempen produk-produk baru ke, apa pun yang boleh, kata orang, objektif ni dia memang bercita nak sihat dan nak tambah ibadah. Itu impian dia yang terakhir lah, yang punya objektif yang kata orang yang
dalam hati dia contohnya. Macam itulah. Dia ada fasa dia. Bukan semudah yang macam mana saya cerita ni. Dan juga apa ni, apabila dah kita tahu nanti, kita akan tahu step dia dan dia jadi mudah lepas kita praktis tu. Dan saya tertarik dengan satu mentor usahawanan nombor 1 Malaysia iaitu Datuk Wira Dr. Aziz Osman. Dia ada kata cara yang paling mudah ataupun cara yang paling pantas untuk kita bina bisnes kita ataupun buat sales kita ni ialah ataupun macam mana kita nak powerkan lagi kita marketing tu, ialah dengan kita ni lah kumpul database tu. Dan juga dia boleh menjadikan kos kita tu rendah bila kita ada database. Kita tak perlu lagi nak invest, nak cari orang baru. Dan orang baru pun dia ada proses-proses dia kan sebelum kita dapat tarik di database. Dan juga Datuk Dr. Datuk Wira Dr. Aziz Osman dia ada kata, dia kata problem bila customer tu datang dan pergi, kita kita tak berjaya ambil customer tu, tangkap customer tu lah tangkap customer tu stay dengan kita. Itu yang problem ni bila kita tak ada buat strategi database ni lah. Okey, baik. Okey, berbalik pada tajuk tajuk yang saya kongsikan ni berkenaan database ni. Saya nak kongsikan manfaat je. Manfaat ni bila kita dah dapatkan database tu. Apa pentingnya untuk kita dapatkan database tu? Manfaatnya, katakan kita dah ada database, pertamanya ialah kita boleh wujudkan pelanggan yang setia. Contohnya macam ni, katakan kita berjaya kenal pasti ataupun kita berjaya kutip ataupun kita kumpulkan dalam kita punya platform, dalam kita panggil dalam Excel lah, Microsoft Excel, kita kumpulkan katakan 100 pelanggan. Jadi bila satu pelanggan tu kita boleh beri layanan, kita boleh katakan bagi tips dalam grup. Kita tarik mereka dalam database tu, kita dalam kolam katakan, dalam grup. Jadi kita share tips, kita share diskaun, kita share info-info yang berkaitan tentang produk kita, tapi kita tak menjual berkaitan macam produk-produk di luar sana, macam info kesihatan daripada hospital sana, hospital sini, institut kajian makanan sana, institut kajian sini, sama ada dalam negara ke luar negara. Kita kongsikan untuk kita naikkan value produk kita, brand kita dengan mereka. Jadi tak melangsung orang dalam grup tu, dalam database kita tu akan jadi setia dengan kita lah. Dia dah kenal dengan kita punya konsep kita sharing tadi. Dan juga secara tak langsungnya kita ada satu ketika nanti mereka akan buat pembelian semula. Bila dah kenal kita, dah trust kita, dah ada trust tu, dia akan buat pembelian. Dan lama-lama dia akan jadi pelanggan setia kita lah. Itu yang saya boleh kata nombor 1. Nombor 2 ialah bila kita dah ada database ni, manfaatnya adalah kita kena berikan kita punya hemat pelanggan tu ataupun customer service tu yang terbaik. Macam ni. Katakan kita dah ada database yang 100 tadi, kita minta ataupun kita akan katakan kita offer free gift dengan syarat sharekan lifestyle tu, kerja kat mana. Kita buat survey form. Maknanya apa, kita proses kedua kita nak dekatkan lagi, kita nak fahami lagi kita punya database setiap individu tu, dia kerja kat mana. Kemudian tak payah tanya gaji lah, biasanya orang tak tanya gaji lah. Jadi dari situ kita boleh fikirkan, orang ni banyak kerja, klien kita banyak kat Putrajaya. Jadi kita tahu, kita boleh fokuskan strategi kita, kempen di Putrajaya, ataupun kita boleh nanti dia jadi dropship kita ke untuk cater orang Putrajaya macam tu. Jadi kita boleh kata orang, itulah penting database tu, kita nak buat kajian. Dan juga survey lah, supaya at the end kita dapat berkomunikasi kita dengan pelanggan tu secara yang kata orang ikut form dia, ikut dia punya style lah, macam tu. Dan juga melalui cara ni kita sebagai bisnes dapat bina hubungan yang lebih dekat sebenarnya dengan pelanggan kita. Malah kita boleh mengembirakan mereka lah. Dengan cara apa? Kita bagi free gift ke, ataupun kita bagi yang percuma saja, yang e-book ke. Jadi itu benda yang bagi value pada dia lah. Itu penting. Dan yang ketiga, manfaatnya bila kita ada database ni ialah kita boleh jadikan pelanggan kita sebagai kita punya salur utama macam mana macam
kita tahu database kita ni yang kita dah ada ni merupakan pelanggan yang sedia ada, dan juga kita boleh kongsikan apa, kita boleh kata orang jadikan dia uh, tempat dia untuk berkongsi pengalaman produk-produk dia yang pernah digunakan sebelum ni. uh, Dalam kata-kata kita kena buat survey lah, ya, kita buat survey. Dan juga apa ni, uh, kita kita nak wujudkan apa ni, uh, supaya dia ada minat untuk beli semula. Maknanya di sini saya rasa saya tekankan more kepada engagement tu lah, more kepada engagement tu saya rasa. Dan yang ketiga, yang keempat ialah kita boleh kata orang uh, promote kita punya brand pada database yang kita dah ada tu. Contohnya macam kita bagi produk baru, bagi dia orang test pakai dengan potongan harga ke, diskaun istimewa ke, bagi value supaya mereka rasa mereka ni ada hubungan dengan bisnes kita dan ada hubungan dengan brand kita, dan dia akan kenal dengan brand kita lah. Itu sebenarnya objektif dia. Dan juga secara tak langsung dia membina kepercayaan kepada pelanggan tu kepada kita. Itu penting. Kita jaga database tu. Dan yang terakhir sekali, bila kita ada database ni, manfaatnya ialah penting kita kumpulkan ialah bila dan manfaatnya ialah bila kita nak lancarkan satu produk tu lah, produk-produk baru yang kita tak tahu sama ada boleh diterima di luar sana, ya. Jadi kita boleh ambil certain group kecil dalam kita punya database tu, kita boleh kongsikan, kita minta feedback, buat survey, bagi e-book percuma untuk mereka, bagi maklum malas. Yang ini penting kenapa, bila kita untuk kita buat kajian, kalau benda ni berjaya pada grup database kita yang kecil ni, jadi maknanya kita boleh cuba ada keyakinan lah kita untuk keluarkan produk baru untuk kita pasarkan kat luar sana. Itulah 5% dia. Secara keseluruhannya ialah uh, apa ni, uh, kita sebagai usahawan, kita sebenarnya wajib ataupun penting untuk kita ada database, ya, terutamanya database pelanggan lah, ya, yang penting. Dan juga uh, apa ni kita jangan ada berfikiran bahawa database ni tak penting. Jangan macam kita anggap pelanggan tu macam sampah je, dah beli kita tinggalkan. Itu tak boleh. Kita kena jaga database ni. Kenapa dia membantu kita nanti untuk kita besarkan perniagaan kita ke level yang lebih lebih ke level-level yang lain lah dalam perniagaan kita. Okey, baik. Betul ke betul? Boleh ke boleh? Macam saya harap dengan perkongsian saya berkenaan dengan tajuk di atas, pentingnya kita kumpulkan database pelanggan ni, saya rasa dapat memberikan manfaat lah, ya, kepada tuan-tuan dan puan di luar sana yang belum berniaga ataupun baru nak berniaga ataupun yang sedang berniaga. Yang saya tekankan tentang pentingnya kita kumpulkan database tu. Dan proses-proses tadi yang saya kata, next process tu saya dah kongsikan dalam video-video yang lepas. Tuan-tuan boleh tengok lah, apa proses lepas kita kumpul database, kat mana, macam mana nak tarik database tu, apa platform ataupun apa strategi yang kita nak pakai. Dia saya ada 20 lebih teknik tak silap yang kita nak tarik, nak kumpulkan database di luar sana lah. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Sebelum tu, kalau tuan-tuan puan rasa apa-apa nak kongsikan, nak sharekan tentang tajuk database ni, bolehlah kongsikan komen di bawah dan kita sama-sama baca, insya-Allah. Moga kita sama-sama tambah ilmu, berkongsi ilmu, insya-Allah, dan ada keberkatan, insya-Allah. Dan andai kata tuan-tuan puan rasa perkongsian saya ni ada manfaat untuk dikongsikan di luar sana sebagai sikit ilmu daripada saya, daripada pembacaan saya, dan juga daripada ilmu yang saya bermentor ataupun berguru daripada bisnes saya ni, jangan lupa kongsikan di luar sana, insya-Allah. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang pertama berkenaan pentingnya kumpul database pelanggan ni. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu
Dan juga untuk makluman tuan-tuan perempuan bila bercakap pasal dropship kami ni, kami ingin cari tak kira sesiapa yang pertamanya yang berminat lah untuk menambahkan pendapatan diri ataupun pendapatan keluarga, tak kira di kalangan siri rumah ke, ataupun student ke, ataupun yang masih mencari pekerjaan tetap, ataupun yang ingin cari duit lebih, ataupun yang pesara kerajaan ataupun pesara swasta yang kata yang ingin berjinak dengan dunia perniagaan tu, yang tanpa melibatkan modal, modal yang tak ada modal langsung, bukan kecil, tak ada modal langsung, ataupun mereka yang sentiasa rasa tak cukup duit lah, especially bila cukup hujung bulan, rasa macam lepas bayar semua komitmen tu, tanggungan tu semua, dah tak ada duit dah dalam poket. Dan juga simpanan untuk emergency pun langsung tak ada. Dan juga kalau tuan-tuan di luar sana yang ada macam nak berniaga tapi rasa macam tak berapa pandai nak berniaga, takut salah langkah, ataupun takut bila berniaga tu tak ada hasil, buang masa, ataupun nak berniaga tapi semangat tu ada tapi tak ada ilmu, jadi boleh fikir-fikirkan untuk dibantu. Kami ingin bantu mereka ni lah. Dan juga yang terakhir lah, kalau lah tuan-tuan puan-puan pernah berniaga sebelum ni dan akibat COVID ni ekonomi tak berbaik dan terpaksa tutup perniagaan, dan ingin bangkit balik, ingin berniaga, dan juga tapi tak nak melabur lagi, belum bersedia untuk melabur modal, dan juga tapi nak juga bermentor ataupun nak dibimbing dalam perniagaan, nak di coach, kami juga ingin bantu mereka ni lah, mereka yang pernah berniaga ni untuk join kami sebagai group dropship, yang mana kekosongannya tak ramai kita ambil. Dan juga dia kita konsep siapa cepat dia dapat, dan saya ceritakan sikit ciri-ciri ataupun syarat dropship kami ni. Dia sangat mudah lah. Yang pertama, pendaftaran tu percuma dan tak perlu sebarang modal, maknanya confirm lah tuan-tuan perempuan tak ada keluar duit poket, satu sen pun, dan maknanya tak rugi apa-apa lah sebenarnya di pihak tuan-tuan perempuan. Dan di samping tu tak perlu simpan stok, tak perlu modal untuk beli stok, dan juga tak perlu simpan stok di rumah ataupun di store ke, di pejabat ke. Dan juga tak perlu post barang, tak perlu susah nak packing barang dan nak post ke pos Malaysia ke mana-mana ke, kan, tak perlu. Itu semua kita buat, kita akan bantu lah. Dan produk yang saya cakap tadi ialah produk tadi tu, produk kesihatan Parti Ajwa atau produk kesihatan Kumar Ajwa, yang mana produk ni insyaAllah dia mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi produk ni lah, insyaAllah, produk kesihatan ni. Dan berkenaan dengan syarat dropship kami ni tak ada black and white lah, tak ada syarat-syarat perjanjian. Kita tak ada buat syarat macam kena ada target sale bulan ni berapa baru dapat komisen, tak ada. Tak ada. Yang ini kita simple saja, tak ada kontrak. Dan juga tuan-tuan perempuan boleh buat santai je, ikut mood ke, tapi kena ingat bila buat cara santai ikut mood ni, kita kena ingat kita kena fikir impian kita kenapa kita join dropship ni ialah untuk tambah pendapatan. Jadi kita kena pegang pada prinsip Islam, iaitu menjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kita kena sentiasa berusaha. Dan juga kami akan bimbing, tuan-tuan perempuan dalam beberapa aspek lah. Yang pertama, kita contoh bahan pemasaran tu, macam gambar produk, gambar pelanggan ataupun video-video pemasaran tu kita akan kongsikan dalam sebagai bahan pemasaran untuk tuan-tuan gunakan untuk post di sosial media tuan-tuan perempuan. Dan juga group support juga kami sediakan. Group support ni dalam bentuk FB group, WhatsApp group, dan juga Telegram group, yang mana group support ni kita akan invite dropship ni ke dalam group ni, dan kita akan buat perkongsian lah, macam kita bagi tips pemasaran, tips sosial media yang mana tuan-tuan perempuan boleh gunakan untuk kembangkan lagi kempen di sosial media tuan-tuan perempuan lah. Dan juga bukan sekat tu, kita bantu juga dari segi coaching. Coaching kita akan buat secara, biasanya kita buat dalam plan ni nak buat seminggu sekali, dan juga biasanya kita akan buat pada
weekend lah ataupun hujung minggu, Sabtu atau Ahad waktu pagi. Yang mana pada pengalaman kami, kenapa buat Sabtu Ahad, pasal kebanyakan dropship kami yang sebelum ni dia orang bekerja, ada juga yang berniaga kan, jadi kita tak nak ganggu waktu dia orang. Biar kita ambil waktu yang orang free lah, maknanya hari Sabtu Ahad. Ataupun kalau ada cuti, kita akan beritahu lah, kita akan buat informasi dekat, kita akan bagi up kan kita punya poster tu ke dalam grup tadi tu, grup Telegram, grup WhatsApp ataupun grup uh, Facebook group. Okey, baik. Dan juga di samping tu kita ada sediakan bonus kepada tuan-tuan perempuan yang di dropship kami yang capai target bulanan yang kita nak, kita akan bagi bonus lah. Jadi pendek cerita, tuan-tuan perempuan yang di dropship kami ni ada dapat dua kelebihan. Yang pertama, komisen secara individu tu tuan-tuan perempuan dapat. Yang kedua ialah kalau berjaya capai target yang kita setkan tu, bulanan ke, secara 3 bulan ke, secara 6 bulan ke, tuan-tuan perempuan akan dapat juga. Jadi dua income, insyaAllah. Ya. Okey. Dan apa-apa pun, sekiranya dropship yang kami lantik ni tak rajin, tak ada komitmen, tak ada disiplin, kita tak boleh buat apa-apa lah. Kita tak boleh bantu pasal apa. Kami dah sediakan apa yang kami mampu dan kita perlukan kerjasama. Kita perlu bantu-membantu untuk kita tingkatkan ekonomi kita bersama-sama. Itu penting. Okey, baik. Kalau tuan-tuan perempuan berminat, kalau ada yang berminat, jangan lupa sertakan nama, email dan juga nombor handphone. PM-kan kami, DM kami, kita akan kongsikan dia punya info lah secara percuma. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana yang nak dibantu, tak kira sama ada rakan-rakan pejabat, rakan-rakan di perumahan, di taman perumahan, ataupun rakan-rakan sekolah ke, ataupun ahli keluarga ke, sesiapa saja, saudara mara, jiran tetangga yang ingin dibantu dalam musim kritikal ni, keadaan ekonomi yang kritikal ni, jangan lupa PM kami, DM kami, share katakan link ni lah, dan kita akan bantu, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan sekian. Boleh itu tadi perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama dengan AR Tahmah. Dan saya teruskan kepada perkongsian yang saya yang ketiga, iaitu kajian sertifikat tentang rumah. Tapi saya nak ingatkan, kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, PM kami, DM kami atau komen di bawah, kita akan bantu, insyaAllah. Okey, baik. Headline.com ni saya ada kongsikan dalam grup Facebook group saya. Tajuk dia Nak Sehat, grup Nak Sehat. Jadi tuan-tuan perempuan pun boleh join. Kita akan bagi e-book percuma. Jadi bukan saja join dapat info dan maklumat tentang kesihatan ni, artikel-artikel daripada doktor-doktor di luar sana ataupun dalam negara, dapat juga e-book kita bagi percuma. Dan tuan-tuan boleh tengoklah artikel-artikel tentang kesihatan ni yang kami kongsikan, yang saya rasa yang untuk pengetahuan kita dan juga untuk informasi terkini juga, insyaAllah. Okey, baik. Bercakap tentang headline tadi, apa yang saya kongsikan dalam grup saya ialah dalam FB group semalam, iaitu artikel headline ni dia ada mengatakan tentang dia buat dalam soalan lah, dia kata adakah kurma ni tak sesuai untuk kita, adakah kurma ni
tak sesuai untuk kita. Itu dia punya topik yang dia kata uh, dalam penulisannya dia kata kurma ni dia adalah apa ni uh, kurma dia adalah buah kurma yang dia kata sihat, boleh uh, kita gunakan ataupun kita boleh masukkan ke dalam kita punya menu makanan kita lah, diet makanan kita. Dan mana dia kata kurma ni dia mengandungi banyak nutrisi, serat dan juga antioksidan yang ikut artikel dia kata boleh memberikan manfaat kesihatan daripada pencernaan kita, sistem usus kita, sampai kepada mengurangkan risiko penyakit-penyakit ni. Dan juga uh, dia kata dalam penulisan dia kata ada 8 manfaat kesihatan kurma yang terbukti, kata dia. Saya ada kongsikan dalam apa ni artikel ni dalam grup Nak Sihat, FB grup Nak Sihat. Jadi tuan-tuan kalau nak baca tu boleh join, jemput join dan baca. Saya ada sediakan linknya sekali, insyaAllah. Ya, boleh boleh. Okey, baik, saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga. Yang keempat. Apa ni, dan saya kongsikan dalam grup nasihat juga, yang mana uh, penulisan daripada kita panggil uh, Azizan Impak nama dia. Dia ni saya rasa dia aktivis daripada Persatuan Pengguna Propinan. Dia kata bila kita diet ni, dia kata diet yang tinggi dan makanan yang diproses, dia kata bukannya makanan sebenar, dia boleh mengakibatkan tubuh kita menjadi kurang vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan lah. Jadi ini penulisan beliau dan saya dikongsikan linknya, tuan-tuan boleh baca kat Facebook dia. Yang dia kata bila kita kenapa dia kena mendengan COVID, macam mana saya kata tadi sebelum ni, bila kita COVID ni kita tak banyak bergerak, jadi kita orang station office pun kat rumah. Jadi anak-anak pun sekolah buat masa pun ada yang kat rumah. Jadi kita terdedah kepada untuk nak order je kan, nak makan. Jadi kadang-kadang kita boleh order makanan yang tak sihat juga. Jadi dia kena berhati-hati lah. Bukan dia kata makanan tu bukannya memberikan vitamin yang penuh, yang cukup untuk badan. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam penulisan beliau dalam grup FB Nak Sihat. Saya ada kongsikan linknya, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi topik-topik yang menarik untuk pengetahuan ataupun untuk perkongsian ilmu kita bersama-sama. Dan kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti webinar saya, jangan lupa boleh ulang siar nanti. Dan juga kepada tuan-tuan perempuan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal sampai ke penghujung ni secara komited dan konsisten, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga kita mendapat sesuatu ilmu. Dan juga jangan lupa kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh kelas komen di bawah, insyaAllah kita akan bantu. Dan juga sebelum saya mengakhiri webinar saya, seperti biasa, saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana dan juga keluarga, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ataupun kita teruskan menjaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, komuniti kita ataupun jiran-jiran perumahan kita, dengan kita mematuhi perintah kawalan pergerakan ataupun SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan juga di samping kita berusaha amalkan penjarakan sosial, kita berusaha pakai double face mask, kita berusaha gunakan WhatsApp tu, my app sejahtera tu. Jangan lupa kita teruskan kita berdoa, kita bertawakal. Moga-moga Allah membantu kita, memberi kekuatan untuk kita berjaya mengharungi cobaan ni, musibah ni, dugaan ni, dan ujian ni bersama-sama. Dan jangan lupa juga kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, setakat itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama, insyaAllah. Dan andai kata ada sisi perubahan masa, saya akan upkan poster, dan bila kita buat webinar pada sini, kita buat pada hari yang sama tapi waktunya kita tukar. Saya akan poster nanti, insyaAllah. Andai kata ada perubahan masa, insyaAllah. Apa-apa pun kita jumpa besok, insyaAllah.
Okay, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Saya akhiri dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.